Ini antara episod yang paling sukar untuk saya jalankan malam ini kerana hari ini hari antara yang begitu kelam dalam sejarah tanah air negara. Negara ini sudah menyaksikan pelbagai perjuangan dan pelbagai pengorbanan. Tetapi mereka yang hanya berada di dalam sebuah kapal terbang Malaysia yang hanya ingin pulang kembali ke tanah air, akhirnya pulang tetapi dalam keadaan yang begitu sedih dan tragis. Dan hari ini negara berkabung. Dan untuk itu saya bersama tamu malam ini akan cuba membawa diskusi ini untuk menghargai segala yang telah pun kita perhatikan sejak awal pagi dan sejak berminggu-minggu yang lalu, malah mungkin terus pergi daripada MH17 juga terus ke belakang ke MH370. Dalam konteks itu saya ingin mengenalkan tamu saya pada malam ini. Paling hujung di sana, Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein, pengarah bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Beliau juga pengurusi Malaysian Crisis Intervention Team ataupun MCIT, dan MCIT lah yang memberikan latihan dan sebagainya pada kaunselor dan pakar psikologi akan menguruskan episod yang berlaku pada MH370 dan juga MH17. Dan tentunya saya terpaksa bersama dengan saudara Ferry Anugrah Mamur, bukan kerana apa, kerana beliau begitu mendalami isu ini sebagai individu, tetapi juga pandangannya yang unik sebagai bekas kru penerbangan dan juga bekas pramugara untuk Malaysian Airline System ataupun MAS. Dan mungkin saya nak bermula dengan Dr. Abdul Halim dahulu, kerana tadi rakan-rakan saya yang begitu bekerja keras sepanjang hari ini sejak awal pagi telah pun memberikan kita keratan rentas dan gambaran himpunan kesedihan yang menyeluruh di seluruh negara. Walaupun mereka yang langsung tidak ada saudara mara ataupun sahabat handai di atas MH17 itu, tapi kita jelas melihatnya. Dan mereka yang pergi ke Astro Awani Digital di Instagram, Facebook ataupun terus di laman astroawani.com juga boleh melihat collage himpunan gambar-gambar yang tidak payah diberikan suara dan muzik ataupun kata-kata, tapi cukup menggambarkan semuanya. Cuma saya nak tanya kepada Dr. Abdul Halim dalam kes ungkapan spesifik dan ini dikeluarkan dalam Kini Trending dan Awani 745 tadi, apabila mereka yang hanya begitu muda, anak-anak negara kita, anak-anak keluarga, anak-anak mangsa yang hanya berumur mungkin 10 tahun, memeluk keranda dan berbicara. Bagaimana kita nak berhadapan dengan semua itu kerana imej itu pergi ke seluruh negara, bukan saja pada keluarga tapi pada seluruh negara. Kerana di situlah dalam kesucian hati kanak-kanak yang masih lagi belum mengenal sepenuhnya erti kehidupan ini, perlu kita jelaskan apa yang berlaku, perlu kita hadapi realiti yang berlaku, dan perlu kita diskusi dan sama-sama tanggung sebagai satu masyarakat di sebuah negara. Doktor. Ya, terima kasih Saudara Kamarul. Ya, seperti yang kita lihat di paparan pada hari ini tadi, dan kita melihat bagaimana anak-anak kecil dan ada sebahagian yang tidak pun memahami apa yang berlaku. Dan kita nak bertanya bagaimana kita ingin memaklumkan, memberitahu atau memberi respon pada anak-anak ini. Sebenarnya apa yang berlaku tentulah untuk anak-anak itu, walaupun mereka tidak tahu, tetapi yang dikatakan figure yang signifikan untuk hidup mereka itu tetap tiada sekarang. Mungkin boleh diganti-gantikan dengan gambar, tetapi sentuhan itu memang sudah tidak ada. Dia akan memakan masa walau bagaimanapun, tetapi untuk kanak-kanak ini kita yakin semakin hari apabila kanak-kanak ini membesar dan sebagainya, semakin banyak keedah ataupun peluang untuk kita memberi pengukuhan kepada kefahamannya, berbanding dengan yang dewasa. Kalau kita lihat kehilangan yang dirasai itu tentulah berasaskan juga bagaimana kehilangan itu berlaku. Dalam konteks yang kita lihat sekarang, memang saya ingin kaitkan kehilangan MH370 dengan kehilangan yang terbaru. Kita lihat bezanya ialah kita memahami arti kehilangan yang ada ini, dan kita tahu apakah yang akan kita lakukan seterusnya. Sama juga dalam konteks anak-anak yang tadi, kehilangan itu perlu disediakan, dan kita perlu memberi masa yang mencukupi untuk anak ini memahami kemudian. Tetapi perjalanan itu, itulah tadi yang memerlukan sokongan yang berhati-hati daripada ibu bapa, dan kita sangat yakin kaunselor kita yang ada
bersama dengan caregiver telah pun membantu mereka ini, dan sekiranya mereka masih memerlukan kaunselor di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat misalnya, setelah pun diamanahkan untuk menjalankan tugas itu, setelah kami di MCIT memberi beberapa pendedahan bagaimana ia perlu dilakukan. Saya akan kembali kepada doktor untuk melihatnya dalam konteks mikro dan makro. Kerana kadang-kala bila timbul sesuatu kejadian, maka kita nampak pentingnya, pentingnya bidang psikologi dan kaunseling ini. Itu saya akan kembali ke situ, tapi saya nak pergi kepada Ferry di sini. Ferry sejak pagi memanggil jenazah-jenazah ini dan individu-individu yang sama ada kita kenali secara langsung atau tidak langsung ini sebagai pejuang negara, kerana itulah penghargaan yang diberikan dengan penuh adatnya dan tertibnya itu. Dan dalam konteks itu saya nak ambil pemikiran Ferry sebagai orang yang mengenali dengan rapat juga kru-kru penerbangan termasuk arwah Ghaffar misalnya. Jadi bagaimana pemikiran mereka yang rapat dalam konteks ini, kerana mungkin mereka yang rapat seperti Ferry dan mereka yang ada latar belakang itulah yang perlu menjadi tunggak kekuatan untuk kita, walaupun kita mengakui kesedihan mereka yang telah pergi, tapi kita perlu gunakan kesedihan itu untuk membina kekuatan ke masa depan. Baik, terima kasih Saudara Kamarul. Penerbangan Malaysia melahirkan individu-individu yang sangat unik, yang jarang-jarang berlaku di dalam syarikat-syarikat korporat lain, Doktor. Sebab dalam penerbangan Malaysia, kita diajar untuk bersaudara jauh sebelum identiti satu Malaysia itu dizahirkan oleh negara. Kita sudah pun membawa semangat tersebut seawal tahun-tahun 50-an, zaman Malayan Airways dulu. Sebab bentuk kaki tangan yang berada di dalam penerbangan itu adalah multiracial. Dan apabila seorang sudah meninggal, maka kita dapat merasakannya walaupun mereka itu bukan daripada saudara kita sendiri, bukan daripada keluarga kita sendiri, bahkan bukan daripada bangsa ataupun budaya dan agama kita. Ini yang hebatnya, yang jarang-jarang berlaku di dalam keadaan syarikat-syarikat yang berlainan. Ferry, saya perlu pergi waktu rehat. Saya nak bagi masa untuk Ferry fikirkan soalan yang saya nak tanya sebelum rehat, tapi perlu kembali nanti. Baik. Buat pertama kali di seluruh siaran televisyen negara dan juga radio, Ferry melihat uniform yang begitu cukup dikenali, uniform MAS itu. Dan hari ini mereka berada di lapangan terbang, tapi mereka semuanya berkabung dan bersedih dan meratapi. Tentunya impak itu begitu terasa bahkan saya masih terpanggil. Ferry simpan dulu itu, saya bagi masa untuk fikir. Saya akan kembali kepada doktor tentang kepentingan untuk kita menggunakan segala ilmu dan kepakaran psikologi dan kaunseling untuk membantu negara dan tentunya individu-individu yang terkesan secara langsung untuk menghadapi situasi ini dan keluar daripada kesedihan ini menuju ke depan. Itu kita bincangkan selepas ini. Anda masih menonton Agenda Wani dan kita berbicara tentang syukur Alhamdulillah sekurang-kurangnya 20 jenazah MH17 telah pun kembali ke Malaysia, warga negara kita, dan selamat diuruskan. Dan dalam konteks itu, sebelum saya pergi pada doktor, saya nak minta pandangan Ferry. Bukan saja pandangan sebenarnya, kearifan itu, kerana mungkin selepas Tanjung Kupang tahun dekad 70-an dahulu, inilah suatu gambaran impak visual dan audio yang begitu besar. Bayangkan kru-kru penerbangan. Tapi bukan saja MAS, saya rasa, walaupun kru penerbangan Malaysia ataupun negara jiran yang melihat perkara ini secara langsung yang dikeluarkan itu, barisan kru meratapi rakan-rakan mereka yang telah pergi itu satu impak visual yang memberi kesan emosi dan psikologi yang begitu tinggi. Tapi bagi Ferry yang melihat itu mungkin boleh berkongsi. Sebagai seorang bekas anak kapal, saya dapat merasakan keluarbiasaan yang belum pernah terjadi di mana-mana. Apalagi apabila dua tragedi berlaku dalam waktu sesingkat 4 bulan. Dan impak tersebut bukan hanya bersifat Malaysia bagi saya, tetapi bersifat global, bersifat antarabangsa. Dan perasaan itu tidak dapat digambarkan. Tetapi pun begitu, setelah kita melihat dalamnya isu ini, kabin kru sudah pun dilatih untuk menzahirkan keceriaan di sebalik kedukaan. Kita sudah dilatih secara profesional.
Dan oleh kerana latihan itu diberikan secara terperinci, secara detail, maka kita laksanakan keadaan itu setiap hari. Setiap sebelum penerbangan kita sudah menandatangani compliance sheet, iaitu surat aku janji, sama seperti seorang yang akan menjalani pembedahan. Sama. Dan surat aku janji itu memberikan izin dan juga jiwa dan raga kepada setiap cabin crew supaya dia bersedia untuk apa kejadian masalah sekalipun. Termasuklah sekiranya ada kejadian malapetaka yang berlaku, sudah menandatangani. Dan apabila insiden MH370 berlaku, saya yakin impak pertama kepada cabin crew itu sudah menjadi satu realiti. Dan sebelum mereka dapat reda daripada kesan ketakutan tersebut, berlaku pula tragedi MH17. Saya difahamkan bahawa tidak ada cabin crew yang diizinkan untuk berbicara secara terbuka kepada umum disebabkan oleh protokol syarikat. Maka sayalah sekarang akan berbicara bagi pihak cabin crew. Sebenarnya kita adalah manusia biasa yang mempunyai perasaan takut, perasaan ngeri, perasaan hiba, perasaan kecewa, perasaan putus asa. Tetapi oleh kerana didikan dari MAS, memungkinkan kita untuk seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku. Ferry begitu yakin dengan itu, dan kalau saya letakkan fikiran itu, dengan siaran langsung semuanya menumpu ke situ dengan kamera yang memberikan satu close up ataupun shot dekat sekali pada kru yang berpelukan dan menangis hiba. Tapi mungkin ada yang perlu terbang petang tadi, malam ini, pagi besok. Dan ada yang mungkin melalui hampir laluan yang sama dengan laluan MH370 dan 17 misalnya. Saya yakin, Saudara Kamarul, pasti ada beberapa orang cabin crew yang terpaksa report sick, misal kata, apabila trauma tersebut terlalu berat untuk ditampung oleh mereka. Saya yakin insiden ini banyak. Dia report sick di saat-saat terakhir oleh kerana dia tak dapat menampung beban ketakutan ataupun kegelisahan yang berlaku. Apalagi sekiranya orang-orang yang sangat dekat dengan mereka adalah mangsa tragedi tersebut. Ini saya yakin dia berlaku begitu. Doktor, untuk berkongsi kehibaan dalam komuniti terpilih ini, kru penerbangan adalah komuniti yang mungkin lingkungannya sukar difahami oleh orang lain kerana mereka ada protokol dan profesionalismenya. Mungkin di sini peranannya psikologi dan kaunselor dalam untuk memastikan bahawa tidak ada orang yang tertinggal dalam bentuk kita berkongsi kehibaan ini untuk kita bawa ke depan dan meredah laluan yang sukar ini. Itulah saya sebenarnya bila Ferry menceritakan tentang komitmen, persediaan seorang sama ada dia kru ataupun pilot dan sebagainya kan. Bila nak melakukan tugas itu, mereka telah pun menyatakan keredaan dia. Apa juga yang berlaku, tugas mereka ialah yang pastinya saya tengok prosedurnya menyelamatkan, mententeramkan penumpang. Kalau penumpang takut dan sebagainya. Dan apabila perkara ini benar-benar berlaku, yang sangat terkesan tentulah rakan-rakan yang ada lah. Nak pula dalam keadaan kita ni dua set. First set bulan 3 dan tak sampai berapa bulan. 4 bulan. Saya sendiri pun sebenarnya sebagai kaunselor dah 20 tahun lebih. Saya banyak juga berhadapan dengan berbagai jenis masalah manusia. Dan apabila berlaku perkara yang seperti ini, our first experience ialah 370. Masa itu kita sangat sukar kerana ambiguity loss ni kan tidak tahu ke mana. Dan pada ketika itu apakah yang boleh kita buat kepada klien? Takkan kita nak kata sabar, makcik, redha, ya. Dan saya masih ada lagi klien hingga hari ini. Akhirnya kita belajar dengan keadaan yang begini. Sebab saya ingat satu ketika ada salah seorang daripada pemberita luar negara. Ini yang saya katakan, kadang-kadang mereka melihat kita ni tidak berkemampuan untuk melakukan sesuatu di dalam keadaan yang sebegini. Pernah nyatakan apa yang kaunselor di Malaysia boleh lakukan untuk keadaan yang begini. Jadi saya menyatakan bahawa kita juga mempunyai latihan dan sampai juga kita juga tidak kurang keupayaan kita untuk menangani isu-isu seperti ini.
dan akhirnya kita ada perkara yang baru kita belajar, dan yang inilah kita bawa dalam MCIT untuk melatih rakan-rakan kita. Doktor, saya nak minta doktor kongsikan perkara baru yang kita pelajari daripada kedua kejadian tragis ini. Itu kita akan kongsikan selepas ini, dan saya akan kembali kepada Ferry juga untuk mungkin menuju ke depan itu. Kita tahu apa yang kita sudah buat itu sampai ke setakat ini. Tapi kerana krisis seperti ini dengan cabaran dunia baru ini begini, mungkin ketahanan baru yang perlu ada pada mereka yang mencuburi profesion ini misalnya, dan kerana komuniti ini juga perlu bangkit sendirinya, kerana mungkin kerana protokol dan sebagainya sukar untuk berkongsi dengan orang luar kerana itu rahsia dan sebagainya. Tetapi bagaimana nak berkongsi, how do you grieve within your community misalnya, ini semua mungkin boleh menjadi teladan kepada bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Itu kita bincangkan selepas ini. Derita yang ditanggung satu negara sebenarnya, tapi lebih teruk lagi kepada mereka yang mempunyai saudara mara, sahabat, taulan dan sebagainya dalam penerbangan MH17. Dan itu saya nak kembali kepada doktor dalam hal ini. Mungkin cara pendekatan psikologi biasa, kaunseling biasa tidak boleh lagi dipakai begitu saja kepada kes-kes yang luar biasa seperti ini. Tapi bukan kaunseling dan psikologi sahaja. Setiap yang terbabit, setiap organisasi, setiap individu, setiap masyarakat juga tidak boleh hanya memberikan ucapan takziah yang biasa juga, kerana mungkin sensitiviti lebih mendalam dalam hal yang begitu luar biasa seperti ini. Pengalaman daripada kes MH370 dan sekarang MH17 yang doktor boleh kongsikan. Baik, terima kasih. Bagus betul soalan dia, biasa, psikologi biasa dengan luar biasa. In general, tidak ada yang kita katakan psikologi luar biasa. Cuma mungkin kalau kita bercakap psikologi yang tidak normal, barangkali itu berbeza. Tetapi dalam konteks ini saya faham apalah bezanya dengan seseorang yang datang ingin membantu dan memberi kata-kata sokongan, sabar, kehendak Allah, apa yang boleh kita buat, dengan seorang yang profesional dikatakannya apabila berhadapan dengan mereka yang memerlukan pertolongan ini. Antara beza yang paling ketara ialah sebenarnya waktu-waktu begini di dalam yang terdekat dengan insiden yang berlaku, jarang sekali kita berikan sesi kaunseling secara penuh, melainkan kita nampak ada keperluan. Yang kita beri ialah psychological support mungkin, ataupun sokongan psikologi. Dan sokongan psikologi ini sebenarnya antara perkara yang paling mudah dilakukan ialah memberi ruang untuk kalau kita katakan klien meluahkan apa juga yang mereka hendak. Saya kongsikan sedikit pelajaran yang saya katakan tadi daripada 370, iaitu selalunya bila kita berhadapan dengan orang yang menaruh harapan, kita tidak mahu klien kita menaruh harapan yang palsu. Maknanya false hope tu kita nak beri. Tetapi rupanya rolling with hope akhirnya dapat membantu seseorang itu menyedari bahawa sejauh mana dia nak berterusan dengan harapan-harapan itu apabila ada beberapa perkara yang nyata misalnya pasti telah pun berlaku. Kerana contoh yang 370 ialah dalam keadaan seseorang itu telah pun bersedia untuk redha dan sebagainya. Tetapi bila timbul bukan kekacauan, ada saja seseorang yang menyatakan saya rasa ada ni. Pada ketika itu juga dengan mudahnya, pasal dia macam fragile dari segi harapannya. Dia akan merasakan macam ada harapan lagi ni. Tambahan pula dibantu dengan beberapa elemen-elemen lain, contohnya kenangannya bersama yang disayangkan tadi, kain bajunya, biliknya, gambarnya ternampak kan. Jadi yang kita tengok ialah boleh kita gunakan pendekatan harapan, tetapi maknanya kita roll dengan harapan itu sehingga kita melihat
Ya, harapan itu hanya boleh setakat ini saja. Okey. Ya. Itu pengajaran yang penting. Ferry, kita ada lebih Baik. kurang 30 saat. Okey. Mungkin harapan Ferry Baik. untuk kru yang masih lagi terbang. Baik, apabila Tuhan membawa malapetaka, hujan, ribut, taufan, tsunami, kita sebagai manusia sentiasa merasa takut, gundah, kecewa. Kita merasa ngeri, merasa putus asa. Dan bahkan kita menyalahkan Tuhan apabila perkara itu berlaku. Tetapi hikmah daripada semua itu, apabila semuanya reda, maka Allah berikan kita pelangi. Dan sebenarnya inilah hikmah yang berlaku. Tragedi MH17 ini sebenarnya adalah suatu keadaan di mana hikmah negara sedang mencari-cari sesuatu. Bagaimana untuk menyatu padukan rakyat Malaysia. Okey. Bagaimanakah caranya untuk melaksanakan kesederhanaan, melaksanakan kompromi, melaksanakan loyalty, kesatuan hati. Ya. Kita bawa itu hari ini. Kesepaduan rakyat Baik. dalam kesedihan, Betul. tapi kita juga mahu kesepaduan. Sebab agama itu tidak melihat warna kulit dan darah yang sama. Kita dalam juga mahu kejadian melihat itu. kesepaduan menuju ke Betul, depan. itu dia yang saya dapat. Astro Awani tidak akan pernah melupakan perjuangan ini, dan hashtag Justice for MH17 juga akan terus kami telusuri, dan kita akan ikuti siasatan untuk mencari keadilan, dan kita akan terus mencari maklumat tentang perkara itu. Begitu juga tentang MH370. Hantarkan pandangan anda kepada semua yang telah dibincangkan ini pada pelbagai platform yang Astro Awani ada, Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi dalam episod yang lain pula. Sekian, selamat malam dan terima kasih. Thank you so much.